Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton. Hai, pertama sekali saya ingin meminta semua rakan-rakan yang sedang melihat, yang sedang menonton ini, semua tarik nafas dalam-dalam untuk menerima ilmu yang akan dibentangkan dan disampaikan oleh saya dan rakan saya sebentar lagi. Kerana topik yang ingin kami bentangkan ini berkenaan dengan sejarah. Jadi, untuk perkenalkan diri pula, nama saya Aisyah binti Ahmad Riza dan rakan yang akan membantu saya selepas ini ialah Nur Husna Izzati binti Arsad. Dan untuk pengetahuan korang, kami merupakan wakil daripada kumpulan 1. Jadi, kami akan membentangkan tentang sejarah BBSM dan fokus utama dalam video ini berkenaan tentang sejarah Badan Bulan Sabit Merah di peringkat antarabangsa sahaja. Kerana kalau diikutkan, sejarah untuk permulaan tertubuhnya persatuan BBSM ini sehingga kini amatlah panjang. Kalau ingin saya menceritakan sampai habis, malangnya video ini akan habis pada esok hari. Maka keterangan yang akan diterangkan hanya sekadar ringkasan sahaja. Untuk sebagai pengenalan ringkas, kita sebagai ahli BBSM semua sudah tahu bahawa sudah melebihi 130 tahun lamanya Palang Merah yang kini wujud hampir dalam semua negara di dunia ini telah berdiri teguh sebagai sebuah organisasi bantuan semasa negara mengalami peperangan atau dalam keadaan aman. Pertubuhan ini dapat meluaskan aktivitinya dalam berbagai bidang dan menyatukan berjuta-juta manusia. Walaupun ramai di antara kita semua mengetahui tentang lambang, kerja-kerja kemanusiaan dan latar belakang persatuan ini, tetapi malangnya ada sebilangan daripada mereka masih tidak faham dan tahu mengenai sejarah revolusi dan perkembangannya. Jadi, dalam video ini, kalian akan memperolehi objektif yang tertera pada skrin. Yang pertama, kalian akan dapat mengetahui bahawa siapakah pengasas pertubuhan Palang Merah ini. Yang kedua, siapakah ahli jawatan kuasa antarabangsa pertubuhan ini? Yang ketiga, apakah sumbangan Henry Dunant sebagai peringatan kita sehingga kini? Yang keempat, bagaimana terdapat dua lambang yang berlainan? Yang kelima, maksud dan keterangan ringkas mengenai Konvensyen Geneva. Dan yang keenam, prinsip-prinsip asas Palang Merah yang perlu ada dalam gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Untuk persoalan yang pertama, apakah itu Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah? Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah antarabangsa merupakan sebuah gerakan kemanusiaan untuk menyelamatkan negara dan kesihatan manusia. Pertubuhan ini merupakan organisasi persendirian walaupun ia satu organisasi antarabangsa. Dan disebabkan itu, kerajaan tidak mengawal atau berkuat kuasa dalam persatuan ini. Oleh sebab itu, kita mestilah tahu 3 perkara yang penting berkenaan tentang gerakan ini. Yang pertama, jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah yang ditubuhkan pada 1863 di Geneva, Switzerland ditugaskan untuk melindungi nyawa dan kehormatan mangsa perang. Yang kedua, Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 1919 ditubuhkan untuk merapatkan hubungan antara Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam menjalankan misi kemanusiaan dan kes-kes darurat yang besar. Dan untuk pengetahuan korang, sekretariat bagi persatuan ini juga terletak di Geneva, Switzerland. Dan yang ketiga, setiap negara mestilah mempunyai Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Untuk persoalan yang kedua, siapakah pengasas pergerakan ini? Pengasas pergerakan ini yang bernama Henry Dunant yang dilahirkan pada tahun 1828 sehingga 1910. Beliau seorang rakyat Switzerland, ahli perniagaan dan agamawan Kristian aliran Calvinisme yang kuat. Beliau juga turut terkenal sebagai bapa Palang Merah dan dilahirkan pada 8 Mei 1828 di Geneva, Switzerland. Dan untuk pengetahuan kalian semua,
Tarikh 8 Mei ini bersamaan dengan tarikh Hari Palang Sedunia yang diadakan sehingga kini. Dan bagaimana pergerakan Palang Merah ini boleh wujud? Ini nak bercerita ni. Idea Palang Merah tercetus dalam pemikirannya disebabkan satu peristiwa sedih, iaitu ketika beliau melihat mangsa perang antara Perancis dan Itali dengan tentera Austria di Solferino yang bertempatkan di Itali Utara pada 24 Jun 1859. Hal ini menyebabkan lebih 40,000 tentera dan orang awam cedera dan terkorban. Henry Dunant dalam perjalanan ke Algeria, Afrika, apalagi telah membantu mangsa yang merintih dan nyawa-nyawa ikan ke sebuah gereja berdekatan. Seterusnya, korang lihat pada tertera skrin sekarang, ada sekeping gambar warna putih dan dalamnya ada gambar 5 orang manusia yang kita tidak kenali siapakah mereka dan kenapa diorang ada dalam gambar tu. Jadi mari saya jelaskan. Gambar raja di sebelah menunjukkan ahli jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah yang dikenali sebagai International Committee of Red Cross ICRC. Jawatan kuasa ini telah bertindak tegas walaupun pertubuhan ini merupakan sebagai pertubuhan persendirian. Maka dengan adanya pertubuhan jawatan kuasa ini, ianya muncul dalam arena antarabangsa dengan mengadakan satu persidangan wakil-wakil negara di Geneva. Persoalannya, siapakah ahli-ahlinya? Siapa 5 orang muka ini? Yang pertama iaitu Gustave Moynier, iaitu merupakan seorang penggom pemuda. Yang kedua semestinya Henry Dunant. Yang ketiga Guillaume Henry Dufort. Yang keempat Louis Appia. Yang kelima Theodore Monnier. Persoalan seterusnya, mengapa Dunant menjadikan Geneva sebagai pusat pertubuhan Palang Merah ini? Sebab daripada tadi saya sentiasa berkata tentang Geneva ini. Sikit-sikit di Geneva. Kenapa? Betul? Hal ini kerana Dunant mendapati bahawa Geneva merupakan tempat yang sesuai untuk memulakan kegiatan kemanusiaannya. Selain itu juga, apabila kita telah mengetahui tentang pengasasnya, siapa ahli jawatan kuasa untuk penubuhan Palang Merah, apa pula sumbangan Henry Dunant ini, sehingga kini kita masih tahu. Ini nak cerita. Sebuah buku yang saya telah tunjuk pada skrin ni, yang bertajuk A Memory of Solferino ini, yang telah ditulis oleh Henry Dunant. Korang tengok gambar pada buku tu. Nampak terseksa. Waktu tu kerajaan sedang diperang. Betul? Jadi buku ini ditulis apabila Henry Dunant kembali semula ke Switzerland. Dia mula menumpukan tenaga dan masanya kepada kejayaan yang diimpikan olehnya sebelum ini. Iaitu untuk memastikan bahawa penderitaan yang ngeri yang telah disaksikan olehnya itu tidak akan berulang lagi. Buku yang telah ditulis oleh beliau sangat memberi kesan yang mendalam. Malah keluaran buku ini merupakan permulaan untuk suatu usaha kemanusiaan yang tidak pernah wujud sebelumnya. Buku yang bertajuk A Memory of Solferino ini diterbitkan pada bulan November 1862. Malah telah mencuit perasaan dan hati kecil insan di dunia. Buku ini juga telah dihadiahkan kepada semua ketua negara di Eropah bagi menyedarkan mereka betapa menderitanya mangsa peperangan, tidak kira tentera ke tentera musuh maupun orang awam yang tidak terlibat. Jadi, oleh sebab bahasa dan penceritaannya yang baik, buku itu telah menyedarkan ketua-ketua kerajaan di Eropah
dengan cadangan-cadangan beliau yang ditulis di dalam buku itu. Berapa cadangan-cadangan dia? 2. Yang pertama, membentuk organisasi kemanusiaan antarabangsa bagi membantu tentera dan orang awam yang cedera serta menderita semasa peperangan. Yang kedua pula, untuk mengadakan perjanjian antarabangsa agar tentera yang cedera dari mana-mana pasukan hendaklah dibantu. Jadi hasil daripada penulisan beliau pada 1864, Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC dibentuk tanpa kehadiran beliau sendiri. Untuk persoalan yang seterusnya, bagaimana boleh ada dua jenis logo yang digunakan? Ialah kalau kita tengokkan sekarang dekat Malaysia, kita pakai baju pun ada logo bulan sabit merah tapi bukan palang merah. Betul tak? Jadi sekarang saya nak menceritakan bagaimana bermulanya daripada palang merah bertukar menjadi bulan sabit merah dan apakah sebab-sebabnya. Jadi pada mulanya Henry Dunant mencadangkan satu lambang digunakan oleh pasukan penyelamat dan kaki tangan perubatan untuk mengelakkan mereka dari diserang ketika peperangan. Jadi, Dr. Louis Apia mencadangkan kain putih untuk digunakan kerana kain putih selalunya bermaksud perlindungan dan menyerah kalah atau berkecuali. General Henry Defoe mencadangkan untuk palang merah ditambah pada kain putih. Kebetulan lambang ini sama dengan bendera Switzerland. Jadi, pada tahun 1906, Konvensyen Geneva telah menambah makna pada lambang iaitu tanda hormat kepada negara Switzerland. Jadi untuk lambang bulan sabit merah ini, mengapa tiba-tiba dia boleh bertukar daripada palang merah ke bulan sabit merah? Lambang bulan sabit merah berasal dari lambang palang merah. Negara-negara Islam tidak setuju dengan palang merah kerana berkaitan dengan agama Kristian. Apabila perang Rusia-Turki tercetus, negara Turki enggan mengiktiraf lambang palang merah. Sebaliknya, menggunakan bulan sabit merah dan kebetulan pula juga bulan sabit merah sama dengan bendera Turki. Jadi ramai negara Islam mengikut langkah Turki. Mulanya, Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah tidak setuju tindakan Turki ini kerana mereka mendakwa lambang palang merah tidak ada kaitan dengan agama Kristian. Jadi akhirnya pada 1929 juga Persidangan Palang Merah Antarabangsa mengiktiraf lambang bulan sabit merah. Selepas kita mengetahui tentang perkembangan lambang palang merah kepada lambang bulan sabit merah, kita pula mesti tahu apakah makna di sebalik palang merah ini. Jadi, palang ini mengandungi 5 kotak yang memberi maksud. Yang pertama, persidangan antarabangsa palang merah. Yang kedua, menunjukkan negara-negara yang menandatangani perjanjian Geneva. Yang ketiga, menunjukkan Liga Persatuan Palang dan Bulan Sabit Merah. Yang keempat, menunjukkan palang dan bulan sabit merah kebangsaan. Yang kelima pula, menunjukkan jawatan kuasa antarabangsa palang merah. Jadi, apakah tujuan lambang palang dan bulan sabit merah ini? Menurut Konvensyen Geneva yang telah mengiktiraf lambang dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menurut artikel 393G1 untuk menunjukkan perlindungan. Yang kedua, merujuk kepada artikel 44 KG1 untuk sebagai pengenalan Persatuan Palang dan Bulan Sabit Merah. Untuk tambahan pengetahuan kalian, pada tahun 1923, Iran menggunakan lambang yang lain iaitu singa merah dan matahari. Walau bagaimanapun, pada tahun 1980, ianya telah diganti dengan bulan sabit merah. Untuk isi seterusnya, saya paskan kepada rakan saya iaitu Nur Husnaizati binti Arsad. Apakah yang dimaksudkan dengan Konvensyen Geneva? Apabila difikirkan,
selepas memperbaiki keadaan anggota tentera yang cedera dan sakit di medan perang semasa Konvensyen Geneva pertama, bahawa peperangan dan undang-undang tidak dapat diselaraskan dan ianya bertentangan. Walau bagaimanapun, pengasas Palang Merah tetap berpendirian bahawa undang-undang boleh digunakan dalam peperangan dan ianya mampu memberi perlindungan sewajarnya kepada mangsa-mangsa yang tidak berdaya. Maka secara rumusnya, Konvensyen Geneva ini merupakan persilangan yang diadakan di Geneva untuk menetapkan piawai undang-undang yang dibuat untuk perlindungan kepada mangsa-mangsa semasa peperangan demi keselamatan dan perlindungan yang melindungi hak asasi manusia. Konvensyen Geneva ini dibuat hasil daripada usaha Henry Dunant yang mendapat ilham daripada kekejaman yang disaksikannya dalam pertempuran Solferino tahun 1859. Ini antara konvensyen yang telah dibahagikan ialah Konvensyen Geneva pertama, iaitu bagi memperbaiki keadaan anggota-anggota tentera yang cedera dan sakit. Jadi seterusnya, Konvensyen Geneva pertama. Konvensyen ini bagi memperbaiki keadaan anggota-anggota tentera yang cedera dan sakit di medan perang. Tarikh asal Konvensyen pertama adalah 1864 dan tarikh bersis semasanya ialah 12 Ogos 1949. Kemudian Konvensyen Geneva kedua, ini ialah bagi memperbaiki keadaan anggota-anggota tentera yang cedera dan sakit di karam laut pada tahun 1899 dan tarikh bersis semasanya adalah 12 Ogos 1949. Konvensyen Geneva ketiga dan Konvensyen Geneva keempat ialah berkait dengan perlindungan orang-orang awam dalam masa perang. Konvensyen Geneva ketiga ialah pada tahun 1906 dan Konvensyen Geneva keempat adalah 1949 dan tarikh semasa bagi kedua-duanya ialah 12 Ogos 1949. Kemudian Protokol 1. Protokol 1 ialah protokol tambahan kepada Konvensyen Geneva 12 Ogos 1949 dan berkait dengan perihal perlindungan mangsa-mangsa konflik bersenjata antarabangsa pada tarikh asalnya 1997 dan tarikh bersis masanya ialah 8 Jun 1977. Kemudian protokol kedua yang merupakan konvensyen terakhir, iaitu protokol tambahan kepada Konvensyen Geneva 12 Ogos 1949 dan berkait dengan perihal konflik bersenjata bukan antarabangsa pada tahun 1977 dan tarikh bersis semasa 8 Jun 1977. Prinsip-prinsip asas Palang Merah. Mengapa perlu adanya prinsip-prinsip ini? Ini kerana persidangan antarabangsa Palang Merah yang ke-25 iaitu Geneva 1986 mengesahkan semula betapa pentingnya prinsip-prinsip ini telah digariskan dalam peruntukan status baru sementara negara-negara diminta menghormati sebilangan masakan kepatuhan semua komponen pergerakan terhadap prinsip-prinsip asas ini. Maka dengan menghormati dan melaksanakan setiap satu prinsip-prinsip ini, pergerakan Palang Merah dan Bola Sabit Merah antarabangsa dapat membuat sumbangan tertentu terhadap keamanan sebenar di dunia ini. Antara prinsip-prinsip asas Palang Merah adalah kemanusiaan, kesaksamaan, berkecuali, kebebasan, khidmat sukarela, bersatu dan kesejahterataan. Bagi kemanusiaan, pergerakan Palang Merah dan Bola Sabit Merah antarabangsa dilahirkan dengan hasrat memberi pertolongan tanpa membeza-bezakan mereka yang tercedera di medan perang, malah berusaha dengan keupayaannya di arena antarabangsa dan negara serta dapat mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana jua ianya wujud. Tujuannya melindungi nyawa dan menjaga kesihatan serta memastikan untuk hormat menghormati semasa manusia. Oleh itu, pergerakan ini mampu memupuk kefahaman, menjalin persaudaraan, kerjasama dan keamanan yang kekal dalam kalangan manusia. Bagi kesaksamaan pula, ianya pergerakan ini tidak dapat mengamalkan diskriminasi iaitu membeza-bezakan berasaskan bangsa, kaum, kepercayaan agama, darjat atau kefahaman politik. Malah tujuannya untuk berusaha meringankan penderitaan individu dengan berpadukan bersama semata-mata demi memenuhi keperluan mereka dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang amat serius. Bagi berkecuali pula, untuk terus mendapatkan kepercayaan daripada semua pihak. Pergerakan ini tidak boleh menyertai mana-mana pihak yang berperang
ataupun melibatkan diri pada bila-bila masa dalam perbalahan yang berunsurkan politik, perkauman, agama atau ideologi. Seterusnya adalah kebebasan. Maksud kebebasan ialah ia menunjukkan pergerakan ini adalah bebas. Maka, apabila persatuan-persatuan kebangsaan ini bebas, menjadi pembantu kepada perkhidmatan kemanusiaan untuk kerajaan masing-masing yang tertakluk pada undang-undang negara, setiap negara dapat mengekalkan autonominya supaya pergerakan ini sentiasa dapat mengikut prinsip-prinsip asas. Bagi khidmat sukarela, ia merupakan satu pergerakan bantuan sukarela yang bukan didorong dalam apa hal juga sekalipun yang berhasrat untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian bersatu. Bersatu bermaksud bukan hanya satu saja persatuan palang merah dan bola sabit merah yang harus wujud dalam sesebuah negara. Malah pergerakan ini hendaklah terbuka kepada semua. Oleh itu, mereka mestilah menjalankan tugas kemanusiaannya di seluruh negara. Yang terakhir sekali, kesejahteraan. Pergerakan palang merah dan bola sabit merah menjadi persatuan yang mempunyai taraf yang tinggi kerana mereka memikul tugas dengan penuh tanggungjawab dan berusaha untuk membantu antara satu sama lain. Oleh itu, pergerakan satu dunia ini dapat mewujudkan persahabatan dan keamanan sesama manusia. Kesimpulannya, Albert Einstein pernah berkata, satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Kata-kata hikmah ini menunjukkan dengan adanya ilmu yang penuh di dada ialah berdasarkan pengalaman yang dilalui dalam kehidupan. Jadi, sebagai seorang ahli BBSM, haruslah penuhi dada dengan pengetahuan berkenaan kerja kemanusiaan supaya apabila berlakunya kecemasan, tanggungjawab kita sebagai ahli BBSM dapat ditunaikan seperti halnya Lieutenant yang membantu tentera semasa peperangan yang tercecah secara tiba-tiba di Solferino.